Kenapa negara kebajikan? Kenapa bukan negara Islam? Mana pergi Islam? Kamu malu ke negara Islam? Hai orang pas. Fikirlah adik-adik fikirlah. Abang-abang mungkin tak ada. Adik-adik fikirlah. Anak-anak fikirlah. Apa implikasinya bila kita buang perkataan Islam? Saudara, I tell you, the implication is far reaching, very far reaching. I could go on and on talking about it until the wee hours. Yang keempat, apa lagi ciri parasit ini? Yang keempat, ciri parasit ini tuan-tuan dan puan ialah mereka tak mau pimpinan ulama. Ya Allah Tuhan. Sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam muktamar yang lepas bulan Jun yang lalu, they gang up. Dia orang bersatu, kempen, pergi mempengaruhi ahli-ahli PAS untuk menjatuhkan ulama. Bayang, timbalan presiden bukan ulama. Kalau apa terjadi kepada Ustaz Hadi sebagai presiden, bayang tuan-tuan, timbalan presiden yang bukan ulama. Saya tak tahu qualification apa yang ada pada dia akan menjadi presiden. Ahli parlimen pokok senda pun nak jadi presiden. Bukan presiden saja. Dalam blog yang saya baca sekejap tadi, dalam perjalanan, ahli parlimen pokok senda nak jadi Perdana Menteri. La ilaha illallah. Tuan-tuan baca dalam blog. Tuan-tuan baca dalam Malaysia Kini, ada ulasan dalam blog yang mengatakan, tuan-tuan, ahli parlimen pokok senda mengatakan Hasan Ali menerima 30 juta daripada Kementerian Belia dan Sukan untuk membuat 2,000 kursus, 2,000 program kursus bersama dengan Jati. Masa dia buat statement tu, Jati baru berumur 9 hari. 9 hari. Bila Jati negotiate tu nak dapat 30 juta? Tuan-tuan yang kredit company, yang kontraktor kelas F, yang saya jaga dulu, saya jaga infrastruktur, yang 500,000 ke bawah tuan-tuan, nak dapat kelas F, paling tidaknya 1 tahun tuan-tuan, 1 tahun. 500,000 tuan-tuan, 500,000 prosesnya 1 tahun. 13 juta, 30 juta, boleh 9 hari. 9 hari. Tuan-tuan, dekat sini ada consultant, training consultant. Kursus yang saya bawa 30-40 tahun yang lalu, typically-nya, periodnya, durationnya 3 hari 2 malam. Pak Abu kat sini tuan-tuan, Abu Hassan ni, Ustaz Abu Hassan ni, bersama-sama dengan saya, banyak bantu saya dalam summer camp. When he was very young, just graduating, masa lagi masa belajar UIA dah. 3 hari 2 malam, 1 kursus. Kalau saya diberi 2,000 kursus, maknanya tuan-tuan 6,000 hari, 6,500 hari kena saya habiskan untuk 2,000 kursus. 6,000 hari, 1 tahun ada 365 hari, bersamaan dengan 16,4 tahun. 16,4 tahun, 17 tahun baru habis kursus. 17 tahun. Hasan Ali sekarang umur 64 tahun, campur 17 berapa tuan-tuan? Berapa? 81 tahun. Bayang fikir dia, terfikir yang nak jadi Perdana Menteri tu, fikir. Yang 2,000 kursus tu, yang 16 tahun mesti dihabiskan, itu hari-hari non-stop. Habis pagi petang sambung, habis petang pagi sambung, habis malam siang sambung, habis siang malam sambung. Kalau misalnya saya spacekan tiap-tiap 2 hari, tiap 1 hari, alternate days, dia sudah jadi 32 tahun nak menghabiskan kursus 2,000 kursus. 32 tahun tuan-tuan. Selang-selang sehari. Selang-selang hari 3 hari 2 malam. Selang-selang sehari 3 hari 2 malam. 32 tahun. Kalau selang-selang 2 hari, selang-selang 2 hari, sudah jadi 64 tahun. Bayang, 64 tahun. Sekarang saya 64. 64 sampai 64, berapa umur saya ketika itu? 138 tahun.
Macam mana tuan-tuan? Ini bukan, cuba tuan-tuan, logik tak logik? 30 juta. I must put it straight. Hasan Ali tak pernah terlibat. Hasan Ali tak pernah berunding. Hasan Ali tidak pernah melantik mana ejen-ejen untuk berunding dengan Kementerian Belia dan Sukan. Hasan Ali tidak pernah menandatangani apa-apa dokumen untuk mendapatkan 30 juta. Hasan Ali tidak pernah terlibat sama ada in person atau mewakil, sama ada gambar, sama ada signature, sama ada dokumen, sama ada memorandum, apa pun. Sila tunjukkan. Besok saya berunding dengan lawyer saya nak sama dia. Seorang lagi kata tuan-tuan, roadshow Hasan Ali ni dibiayai, disebut ada company, disebut company besar, company sport besar, dia sebut 2-3 company besar, dia sebut. Apa hak dia menanyakan? Tapi saya menafikan ada orang menaja roadshow ini. Asalnya duit poket sendiri, keluar sikit-sikit saving saya tuan-tuan dan puan, dengan teman-teman, dengan sikit-sikit derma-derma yang diberikan. Teman-teman individu yang tidak mahu nama mereka disebut sama sekali, mendermakan serba sikit. Tak ada company-company yang menaja, tak ada. Tak perlu tanda-tandaan company besar. Dan dia kata tuan-tuan, dia minta saya membuatkan pembuktiannya. Pasal apa? Jati NGO boleh terima daripada mana-mana, daripada mana-mana. Orang saya nak impian malam ni nak bagi 20,000, saya boleh terima. Nak bagi RM2, saya boleh terima. Tak bagi langsung pun saya boleh terima. Apa hak dia nak menanyakan? Tidak menjadi masalah kepada peraturan NGO. Memang NGO ni tak ada bisnes. Dia non-profit making organisation. It is basically based on donation. Fund gets from donation. Ini pun saya akan saman. Saya akan saman ini ahli parlimen Shah Alam. Saya sedang konsult besok pagi pukul 9.30. Saya akan berbincang dengan lawyer saya. Ada barisan lawyer saya. Tengok tentang pokok sena dan tengok juga tentang Shah Alam. InsyaAllah. Apa lagi ciri-ciri? Ciri-ciri yang terdapat kepada orang yang namanya orang yang masuk dalam golongan parasit ini, parasit ini. Ciri dia tuan-tuan, mereka memang daripada asal belajar, kebanyakan belajar di United Kingdom, kebanyakannya belajar di Amerika, kebanyakannya belajar di dunia luar, di negeri luar. Di sana mereka dah bergerak, jatuh orang ini, memang dah praktiskan ilmu jatuh menjatuh. Akhirnya dia balik masuk PAS beramai-ramai sejak tahun 2008. Masuk PAS beramai-ramai sebelum itu tuan-tuan. Akhirnya dalam PAS sekarang pun budaya ini tak pernah ada dalam PAS. Budaya jatuh menjatuh. Budaya ini tak pernah ada dalam PAS. Budaya materialism, budaya kebendaan, benda. Pasal aku nak ke Putrajaya, nak benda. Benda apa saya pun tak tahu, nak benda itu. Pasal apa nak ke Putrajaya? Ahli parlimen pokok sena kata nak jadi menteri. La ilaha illallah tuan-tuan, ya Allah. Tuan baca komen-komen. Tuan-tuan baca dalam blog komen tentang ahli parlimen pokok sena. Tuan-tuan malu komen, tuan-tuan malu komen. Banyak betul komen tuan-tuan, banyak betul komen. Sampai dia sekarang dah tak buka blog dia. Dia buka je blog, dia tulis satu perkataan, orang sudah komen, menjela-jela orang komen dia tuan-tuan. Allah. Inilah dia parasit. Jatuh menjatuh. Apa lagi ciri-ciri parasit ini tuan-tuan? Ciri-ciri parasit ini, satu lagi tuan-tuan, dia bersekongkol dengan kepala ketapi. Apa dia bersekongkol dengan kepala ketapi ini tuan-tuan puan? Antara ciri-ciri kepala ketapi ini tuan-tuan puan, dia sudah nak tengok semak balik dalam perlembagaan Malaysia. Antara yang nak disemak balik ialah artikel 153, hak istimewa orang Melayu nak disemak balik, nak digugurkan daripada perlembagaan. Tuan-tuan nampak, atas nama meritokrasi. Masya Allah. Hasan Ali belajar tuan-tuan 7 tahun setengah di Amerika atas kerana ada artikel 153 tuan-tuan. Betul.
Anak saya hampir semuanya dapat scholarship atas nama 153. Walaupun keputusannya baik, tetapi akta 153 itu, artikel 153 menjamin dia untuk mendapat satu tempat untuk belajar yang lebih tinggi. Memang sudah ada, sama ada kongres, sama ada simposium, sama ada kertas, sama ada tulisan, sama ada cakap-cakap, sama ada berdebat nak gugurkan artikel 153. Orang yang menyambut dalam PAS, ulama dalam PAS tak setuju tuan-tuan, tapi parasit ini setuju betul dengan cadangan kepala ketapi itu. Cuma tadi yang disebut tentang republik, saya tak terpanjat apa yang Dr. Samsudin sebut. Saya tak terpanjat, bahkan saya pernah ditaklimatkan. Saya pernah ditaklimatkan satu universiti dengan profesor-profesor yang mengkaji tentang politik, tentang faktor geopolitik Malaysia, Singapura, Asia. Memang ada tren untuk menjadikan parliamentary demokrasi menjadi republik. Bayangkan macam Dr. Samsudin kata, bila republik, no more institutions of rulers, no more article 153, no more perlembagaan, no more total institution. Tak lagi keistimewaan masjid, tak ada lagi keistimewaan surau, tak ada lagi keistimewaan MRSM, tak ada lagi keistimewaan tuan-tuan, sekolah-sekolah sains, tak ada lagi keistimewaan tempat saya belajar dulu, asrama penuh. Saya belajar asrama penuh dari tingkatan 1 tuan-tuan, asrama penuh. Tak ada lagi tak? Tak ada lagi tak? Republik. Siapa nak jadi presiden? Kepala ketapi itulah. Apa lagi ciri-ciri dalam PAS yang ketujuh tuan-tuan? Yang ketujuh, mereka dalam PAS, tapi hal mengenai Perdana Menteri, tuan-tuan tengok dia punya dahsyatnya kedudukan dia. Dia dalam PAS, dia pemimpin PAS, tapi bila nak lantik Perdana Menteri Malaysia, dia bukan namakan Ustaz Hadi Presiden PAS, dia bukan namakan Dato' Neng Aziz sebagai Musyidul PAS, dia namakan kepala ketapi itu menjadi Perdana Menteri Malaysia. Betul bayangkan? Bayang kepala ketapi itu tuan-tuan. Aku by now you know siapa yang saya maksudkan sebagai kepala ketapi. Bayangkan kepala ketapi. Ustaz Hadi sebelah kiri, kepala ketapi. Saya bagi kanan tadi. Kepala ketapi sebelah kanan. Ambil kelulusan. Ustaz Hadi ada master's degree. Boleh cerita tentang Islamic economics, boleh cerita tentang conventional economics, hafaz sebagian daripada Quran, hafaz hadis sebagian daripada hadis. Tuan-tuan, boleh bersyarah, boleh berkuliah, boleh membawa cerita-cerita mengenai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi, sirah sahabat, boleh berbahasa Arab. Bayang tuan-tuan, mempunyai exposure yang hebat, pernah jadi menteri besar, Yang pentingnya akhlak mulianya. Ambil pula kepala ketapi, ambil kelulusan, dia tak ada master's degree, tak ada. Dia sama belajar dengan saya, 1 tahun belajar dengan saya, 1 kursus dengan saya, sahabat baik dengan saya. Tapi atas nama tuan-tuan falsafah perjuangan, kami berbeza pendapat. Apa lagi? Dari segi moral, Ustaz Hadi tak pernah masuk pintu depan dan masuk pintu belakang. Ini masuk pintu depan boleh, masuk pintu belakang boleh, dua-dua pintu boleh masuk serentak. Macam mana tuan-tuan? Ini real, this is real. Saya nak bagi tahu tuan-tuan satu lagi ciri. Ustaz Hadi kata tuan-tuan tentang Israel, siapa yang membuat kenyataan menyokong Israel itu haram kerana menyokong negeri yang kewujudannya haram. Tuan-tuan bayangkan. Saya ulang lagi. Apa Ustaz Hadi kata? Siap haram menyokong negara Israel yang kewujudannya haram. Kawan apa? Marilah penduduk dunia, marilah kerajaan dunia, marilah masyarakat Islam dunia, kita bantu mempertahankan keselamatan Israel. Ya Allah, bayang Israel pada tahun 1948, 63 tahun yang lalu, 1948 bunuh
750,000 orang-orang Palestin, budak dibunuh, ulama dibunuh, orang tua dibunuh, yang namanya ethnic cleansing. Apa lagi dia buat? Saudara-saudara, dia bomnya Gaza, dia bomnya penempatan orang Palestin. Bom dengan apa? Peluru berpandu. Hari-hari. Apa lagi dia buat? Yang ketiga, dia bunuh ulama-ulama utama. Seorang ulama namanya Syekh Ahmad Yasin, matanya buta sejak lahir. Kakinya, tuan-tuan, memang kakinya tak boleh diguna, ditolak dengan kereta roda daripada awal hingga akhir. Habis sembahyang subuh, balik ke rumah. Dalam perjalanan balik ke rumah, peluru berpandu ditargetkan kepala dia, bersepai otaknya. Saya tengok gambar ni, tuan-tuan, pembantu-pembantu mengumpulkan otak-otaknya, otak-otak Syekh Ahmad Yasin. Wanita-wanita Palestin menjadi bahan diperkosa oleh askar Yahudi. Hari-hari. Tuan-tuan, ada yang namanya jalan tikus. Jalan tikus dibuat, tuan-tuan, untuk menembusi sampai ke Mesir. Untuk minyak masuk, untuk beras masuk, untuk tepung masuk. Mengikut ceritanya, budak 3 tahun pun, tuan-tuan, ambil apa cakul. Ambil cakul, 3 tahun ambil cakul buat jalan tikus. 3 tahun ambil cakul. 3 tahun. Bom! Israel bom! Kepala Ketapi boleh minta penduduk dunia, masyarakat Islam membantu menentukan Israel terselamat daripada gangguan-gangguan dalam dunia ini, dan akhirnya nak mengiktiraf Israel. Masya Allah. Hai orang PAS, kenapa tuan-tuan, kenapa intak, kenapa antum semua masih sanggup duduk bersama dengan kepala Ketapi? Masih sanggup dapat bersama-sama memikirkan nak ke Putrajaya bersama dengan kepala Ketapi? Masih dapat, tuan-tuan, menerima apa yang berlaku dari segi moralnya? Tuan-tuan, ya, Saiful dah sumpah laknat, Datuk T dah sumpah laknat. Kenapa dia tak mau sumpah laknat? Kenapa? Tanya orang PAS. Kenapa? Kenapa dia tak mau sumpah laknat? Tuduhannya cukup banyak, tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan buka dalam blog. Tuan-tuan tengok barisan-barisan wanita-wanita dalam dan luar negara. Setiap satu ada satu tuduhan untuknya. Tapi dia enggan sumpah laknat, tuan-tuan dan perempuan. Lenggan sumpah laknat. Bayang, tuan-tuan dan perempuan. Kalau dia mau sumpah laknat, Hasan Ali akan buat tangan sini. Salam dia. Okey. Sekarang ni bukan kepala Ketapi, tapi kepala pemimpin negara. Dia tanda. Macam mana? Tu adil tu. Anak saudara dia kat sini. Saya tahu ramai, kalau saudara impian ni ramai, dia apa? Saya tahu. Saya tahu ramai sahabat-sahabat dia. Tapi saya tak ada masalah. Itulah parasit. Parasit di salah satu sifat yang lain, tuan-tuan, gelojoh nak pegang jawatan, gelojoh nak ambil presiden. Saya meramalkan Ustaz Hadi akan dicabar oleh parasit-parasit ini. Bayang, tuan-tuan dan perempuan, apa akan jadi kepada PAS? Bayang, Ustaz Hadi akan berkecebar dalam muktamar yang akan datang ini. Maka habislah tradisi ulama dalam PAS. Samalah PAS dengan DAP, sama PAS dengan PKR, sama. Sebab itu Hasan dipecat. Hasan Ali dipecat. Pasal apa Hasan Ali dipecat? Dr. Syamsuddin telah menerangkan. Hasan Ali dipecat bukan kerana minum arak. Hasan Ali dipecat bukan kerana berjudi. Hasan Ali dipecat bukan kerana pergi rumah urut kaki, urut betis, urut peha, urut perut. Tak ada.
Tak ada. Hasan Ali bukan dipecat kerana dia berkhalwat dengan isteri orang pukul 3 pagi. Tidak. Hai orang PAS. Hasan Ali tidak pernah terlewat dalam mana-mana kes yang namanya kes apa tu? Kes apa tu? Kes apa? Liwat. Tak ada. Tapi Hasan Ali dipecat kerana dia nak mengagungkan Islam. Hasan Ali dipecat kerana dia nak memertabatkan bangsa Melayu, bangsanya. Hasan Ali dipecat pasal dia nak mendaulatkan institusi raja. Pasal apa? Tuan-tuan dan puan, baru-baru ni kita dah lancarkan Jati. Saya panggillah kawan-kawan datang jemputan rasmi kawan-kawan. Kawan-kawan jawab, sebagainya jawab kepada saya. Kalau Jati ditubuhkan untuk Jati semata-mata berkhidmat atas objektif nombor 1, saya datang. Tapi pasal ada nombor 2, nombor 3, pasal itu saya tak datang. Apa nombor 1? Islam saja. Dia tak nak Melayu, tak nak langsung dia tak nak raja-raja, dia tak nak. Bayang tuan-tuan, siapa lagi nak bantu orang Melayu? Bukan saja orang Melayu miskin, bukan saja orang Melayu apa kedana, bukan saja orang Melayu tertinggal dalam pendidikan, tertinggal dalam pelajaran, tertinggal dalam sosioekonomi, tertinggal dalam berbagai bidang kehidupan. Tapi orang Melayu sudah tertinggal akidah. Anak kita tak semayang, anak kita tak kekal semayang, anak kita tak baca Quran, anak kita tak pergi masjid, anak kita tak cari ilmu, anak kita tak duduk menatah kitab dekat masjid, anak kita tak jumpa ustaz, anak kita tak jumpa imam, anak kita tak pandai bagi salam pun, anak kita derhaka dengan mak, anak kita derhaka dengan ayah, anak kita derhaka dengan Rasul, anak kita derhaka dengan Allah. Ini ciri-cirinya. Saya boleh buktikan dengan saudara. Ni ciri-ciri anak-anak kita, mungkin termasuk anak saya. Sebab itu saya nak selamatkan bangsa saya. Betul tuan-tuan, I am very determined. Biar habis darah saya mengalir untuk Islam, untuk bangsa saya, untuk institusi raja yang menjadi payung kepada Islam dan Melayu. Saya rela, saya rela. Siapa lagi nak buat? Bayang tuan-tuan dan puan, bila saya dan teman-teman terlibat sedang 3 bulan di tuan-tuan, bayang sokongan masyarakat. Di awalnya bila saya dipecat tuan-tuan dan puan, 2 bulan yang lalu saya dipecat, pimpinan PAS menganggap sepi tuan-tuan dan puan. Jangan layan Hasan Ali. Hasan Ali tak ada orang nak dengar, Hasan Ali tidak ada orang nak datang dengar, Hasan Ali keseorangan, Hasan Ali marginalized, Hasan Ali terpinggir. Hasan Ali merupakan orang troublemakers. Hasan Ali tak perlu didengar. Hasan Ali berseorangan. Keluarga dia pun tak setuju dengan Hasan Ali. Ketua Penerangan PAS Pusat, apa dia kata? Hasan Ali tak lebih daripada ibarat sebagai kemuncuk saja. Sekarang ni bila didengar Kota Baru 20,000 orang menggelabah orang PAS, menggelabah orang PAS. Di Cawangan menggelabah, di kawasan menggelabah, di negeri menggelabah, di pusat menggelabah. Mana tidak? Dalam keadaan kekacauan di Kedah, saya pergi Pendang 5-6 malam yang lepas di Pendang, 12,000 orang tu. Dalam hujan renyai 12,000 orang. Dalam hujan renyai duduk atas rumput dekat sawah, duduk atas rumput. Tak bergerak daripada pukul 9 sampai pukul 12 suku. Tak bergerak. Kencinglah dekat rumput. Bayang tuan-tuan, the power is very powerful. The messages that we are bringing along is a very powerful message. Very, very powerful. Maka sebab itu teman-teman,
teman-teman di Sarjana Impian ini. Saya ramai ni tuan, saya pernah pergi berkhutbah kat sini. Masjid baru, kat mana masjid baru? Saya pun tak tahu nak duduk arah di mana. Sana tu, Pak Tasko, sebelah Tasko. Ya. Ada golf sini kan? Ada golf satu. Nah. Ada kawan saya kat sini, Tuan Haji Ibrahim pun ada kawan saya kat sini. Nah. Ada dia kat sini. Itu yang ketawa besar tu agak bukan dia. Dia jarang ketawa macam tu. Dia jarang ketawa macam tu. Tu yang ketawa macam tu anak saudara Mak Sabu tu. Itu dalam Muhammad Islam. Apa yang nak dibuat sekarang? Apa yang nak dibuat sekarang tuan-tuan puan? Saya nak letakkan kepada tuan-tuan puan. Tuan-tuan fikir, teman-teman saya yang saya hormati, teman-teman PAS, saya nak ulang balik. Teman-teman PAS, kalau ada mengatakan saya hina ulama, Husam ada menyebut tuan-tuan, Husam ada menyebut Esko Keadaan Selangor, dikatakan Hasan Ali menghina ulama. Dapatkan satu ceraian tulisan daripada surat khabar, daripada blog, daripada TV, daripada radio yang mengatakan Hasan Ali mengecam, menghina ulama. Dapatkan satu kepada saya. Tak pernah. Saya hormati ulama. Pasal itu saya masuk PAS. Saya masuk PAS 15 tahun yang lalu. Apa yang menarik saya masuk PAS? Pertama ialah negara Islam. Itulah yang menarik saya. Remember saudara, I was all along studied in the secular environment in America for 7.5 years. Profesor-profesor saya pun orang putih-putih ni, ada Kristian, ada Yahudi dan sebagainya. Bila saya balik didedahkan dengan parti ni, saya dah kenal parti ni. Bapa saudara, mak saudara saya banyak di Mesir. Jadi kami terdedah dengan ini. Jadi saya masuk PAS kerana tarikan negara Islam. Saya ada sikit ilmu. Saya boleh jadi pengurusi Forum Perdana Ehwal Islam. Ingat tak tuan-tuan, 25 tahun yang lalu, Profesor Harundin, Ismail Kamus. Ketika itu orang melihat Ehwal Islam, tuan-tuan puan, saya pergi di Kemaman, 4 padang bola, tuan-tuan, 4 padang bola, menyaksikan rakaman terus-menerus live Ehwal Islam, Harundin, Ismail Kamus dengan almarhum Datuk Ishak Barum, bekas mufti kerajaan Selangor. Saya ingat yang hadir pada malam itu dalam 60-70 ribu orang, tuan-tuan. Serius. Bayang macam mana kita mengangkat martabat Islam ketika itu. Saya sekarang hal program Forum Ehwal Islam saya tak tahulah. Saya pun tak ada masa nak tengok tuan-tuan puan. Ketika itu, bayang tuan-tuan puan, kita mengangkat martabat agama itu. Apalagi saya tertarik sangat negara Islam. Bila dah negara Islam tak boleh disebut, bila negara Islam tak digalakkan nak disebut, bila negara Islam sudah tidak menjadi asas kepada buku jingga, tak sebut pun negara Islam, tak sebut pun buku jingga itu, negara Islam tak sebut, hudud tak sebut. Hasan Ali dah berubah fikir, dah mula resah gelisah. Apa yang kedua yang sebenarnya saya masuk dalam PAS? Kerana pimpinan ulama. PAS pada tahun 70-an, tuan-tuan, ada satu caption namanya PAS Kepimpinan Ulama. Itu menarik betul bagi saya, tuan-tuan. Saya belajar sekular, saya perlu dipandu oleh ulama. Saya belajar sekular, saya perlu dibimbing oleh ulama. Saya belajar sekular, saya perlu dinasihati oleh ulama. And therefore, tak ada parti di Malaysia ketika itu yang ada komponen itu. Jadi saya masuk PAS. Apa yang ketiga? Yang ketiga saya masuk PAS, saya nak contribute kepada PAS. Saya boleh bercakap, tuan-tuan, saya boleh bercakap. Saya mengajar public speaking, dekat 17 tahun mengajar public speaking. Saya boleh bercakap, insyaAllah boleh bercakap. Boleh lah tuan-tuan. Setakat yang saya mampu boleh lah. Saya bercakap ni dah 40 tahun, tuan-tuan. Saya bagi khutbah di sekolah asrama penuh yang saya belajar daripada tingkatan 1. Umur 16 tahun saya dah naik mimbar baca khutbah umur 16 tahun. Bukan saya nak mengangkat diri saya ni, tuan-tuan, jangan salah anggap. Tapi saya nak bagi tahu adik-adik saya ni, anak-anak saya ni, cucu-cucu saya ni, nak motivasikan mereka. Saya orang kampung, lahir di Pulau Indah, Pulau Lumut satu masa dulu. Lahir Pulau Lumut, tak ada api belajar, tak ada air belajar, tak ada